A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam ghaddil basari wa hifdzil lisan. Waj'alna min utaqaika fi syahri Ramadan ya arhamar rahimin. Kita menggunakan kitab 206 permasalahan puasa karangan Al-Ustaz Mahathir Haji Jul. Kita sampai pada muka surat 123 bahagian ke-10 puasa sunat. Masalah yang pertama ialah puasa 6 Syawal. Lah ni Ramadan. Hari ni hari ketiga Ramadan. Dan selepas ni kita akan sambut raya pada 1 Syawal. Dan ada satu puasa yang sunat muakkad di sisi mazhab Syafi'i. Puasa itu sunat muakkad, iaitulah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berturutan ke boleh selang-seli? Yang ni saya rasa hampir semua umat Islam boleh jawab soalan yang mudah ni. Ya, kalau tak boleh, kita kena muhasabah ilmu yang kita ada. Maksudnya kuranglah ilmu kita, wajib kita belajar, terutamanya ketua-ketua keluarga. Sunat berturutan puasa 6 hari Syawal, yang tu yang paling afdal. Start daripada 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, 8 Syawal habis. Itu paling afdal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal adalah puasa terakhir, puasa 6. Itu yang paling afdal. Dan sunat bermula pada hari kedua selepas hari raya puasa. Sebab hari raya puasa, hari pertama 1 Syawal, haram berpuasa. Haram. Puasa juga bukan boleh pahala, boleh dosa. Kalau puasa juga 1 Syawal. Jadi mula daripada 2 Syawal kalau nak puasa 6. Paling afdal ialah buat berturut-turut. Maksudnya kalau selang-seli boleh tak? Boleh. Dia nak puasa 3 Syawal, kemudian 6, kemudian 11, kemudian 12, kemudian 18, dia nak selang macam tu, boleh. Walau bagaimanapun boleh juga jika diselang-seli, tidak berturut-turut. Selesai masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Puasa sunat Syawal dalam bulan Zulqa'dah. Boleh tak kalau tak sempat dalam bulan Syawal tu, kita nak bawa puasa sunat Syawal tu, nak qada dalam bulan-bulan lain? Boleh jika tidak sempat dilakukan pada bulan Syawal. Sunat mengqadakannya. Mengqadakannya ni qada puasa sunat Syawal tadi dalam bulan lain seperti Zulqa'dah. Zulqa'dah. Zulqa'dah pun boleh sebut, Zulqi'dah pun boleh. Kemudian muka surat 124, masalah yang ketiga. Puasa Arafah. Orang yang mengerjakan haji wukuf pada 9 Zulhijjah. Ini tak ada kena-mengena dengan puasa Ramadan, tak ada kena-mengena dengan puasa Syawal. Ini puasa sunat antara yang agung dalam Islam, yang sangat besar, namanya puasa Arafah. Jadi di Arafah, di Arafah di Mekah sana, di Arafah, orang yang buat haji mereka wukuf. Orang yang tidak mengerjakan haji disunatkan berpuasa 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni nak ikut 9 Zulhijjah Zimbabwe ke 9 Zulhijjah Australia? Jawapan dia bukan
9 Zulhijjah Mekah bukan 9 Zulhijjah Syria, bukan 9 Zulhijjah mana 9 Zulhijjah ni ikut negara masing-masing. Yang ni sampai tahun lepas, setiap tahun dia akan main satu mesej, dia viral satu mesej, nak puasa ikut siapa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia timbul lagi isu. Mereka yang sengaja menimbul dan mengelirukan umat Islam ni sehingga ratusan ribu orang Islam jadi keliru. Yang asalnya tak semangat nak puasa, timbul benda ni jadi tak puasa terus. Mereka menanggung dosa. Sebab menimbulkan suasana kekeliruan di kalangan umat Islam. Jadi 9 Zulhijjah ni ikut 9 Zulhijjah negara masing-masing. Yang tu cukup. Maka kita puasa sunat. Masalah keseterusnya, masalah yang keempat. Kita tengok tajuk ni dia ada 9 masalah. Lagi masuk bab baru. Bab ni ada 9 masalah. Ni yang keempat. Puasa Jumaat saja ni, puasa sunat ni bukan masalah puasa Ramadan. Ni tajuk puasa sunat. Boleh tak mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja? Jawapannya makruh. Saja-saja habis Ramadan dia nak puasa Jumaat saja, puasa sunat. Hukumnya makruh. Tidak makruh jika dikembarkan dengan sehari sebelum, iaitu Khamis, atau sehari selepas, iaitu Sabtu. Dia kalau nak hilangkan makruh tu dia gabung Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Hilanglah makruh itu. Kenapa makruh? Sebab makruhnya ialah kerana telah sabit menurut syarak Jumaat adalah hari raya Eid. Hari raya. Jumaat ni hari raya. Hari raya yang umum ni lah, bukan yang raya Aidul Fitri dengan Aidul Adha tu. Jumaat ni hari raya orang Islam. Mingguan. Ni hak mingguan punya. Tapi tidaklah haram berpuasa. Cuma ulama cari sebab. Cari sebab kenapa. Ulama pun fikir kan, cari kenapa. Jumaat ni Nabi pernah sebut dia adalah hari raya. Hikmah dilarang mengkhususkan, itu sebab dia. Hikmah dia pula, kenapa tak boleh Jumaat saja ialah supaya tidak lemah untuk mengerjakan segala ibadat pada hari tersebut. Supaya Jumaat ni kita boleh tumpu untuk memaksimumkan ibadah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang mulia, hari raya mingguan umat Islam, untuk mereka membanyakkan ibadah. Terutamanya sekali hadir Jumaat awal, ibadah Jumaat terutamanya. Kemudian yang keduanya ialah untuk mereka boleh berselawat dengan selawat yang banyak. Maka Jumaat itu tidak digalakkan untuk berpuasa. Begitu juga makruh puasa sunat semata-mata Sabtu atau Ahad. Sabtu saja makruh, Ahad saja makruh. Masalah kelima, hikmah makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat. Antara hikmah kenapa makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja ialah supaya tidak lemah untuk melakukan amal ibadat pada hari yang mulia ini. Mulia tu hari Jumaat tu. Hari yang mulia, hari mulia mingguan, penghulu segala hari. Bagi umat Nabi Muhammad ialah setiap hari Jumaat. Maka makruh berpuasa pada hari itu sahaja. Okey, kemudian masalah yang keenam. Boleh tak puasa Arafah kita gabungkan niat dengan puasa lain? Jawapannya, boleh. Puasa Arafah dilakukan bersama-sama dengan puasa hari Isnin. Sah sama ada berniat kedua-duanya atau salah satu daripada keduanya. Isnin atau Khamis lah, boleh. Sah. Masalah ketujuh, puasa hari-hari putih. Al-ayyamul bid. Ulama telah ijma' bahawa berpuasa pada hari-hari putih adalah sunat dan bukan wajib.
13, 14 dan 15 hari bulan tiap-tiap bulan. Hari putih ini ialah bulan Islam. Orang tua-tua Kedah panggil bulan Melayu. Orang tua-tua di Kedah panggil bulan Melayu. Dia adalah bulan Islam, Muharram Safar. Setiap kali 13 hari bulan Islam, 14 hari bulan Islam, 15 hari bulan Islam, Muharram ke Safar ke, maka bulan akan penuh mengambang. Maka dia disebut di dalam sunnah sebagai ayyamul bid, al-ayyamul bid, hari-hari putih. Hari-hari putih ini ada hadis yang Nabi menggalakkan umatnya untuk berpuasa 13, 14, 15. Ada grup WhatsApp bagus, dia akan peringat kalau nak dekat dengan masuk bulan baru, dia akan buat keluar jadual. Okey, ini hari-hari yang digalakkan berpuasa. Dia tulislah dalam tu 13, 14, 15 tu bersamaan dengan berapa hari bulan Masihi, ataupun miladi tu. Dia tulis hari apa pun dia tulis macam tu, dia peringat. Tu bagus. Puasa selain daripada Ramadan, ijma' mengatakan puasa selain daripada Ramadan adalah tidak wajib. Yang wajib puasa Ramadan sahaja. Setahun yang wajib Ramadan sahaja. Sama ada 29 atau 30 hari Ramadan. Selain daripada tu tidak ada yang wajib. Isteri tak boleh puasa sunat melainkan dengan izin suami. Ittifaq ulama, maksudnya sepakat para ulama Syafi'i bahawa isteri tak boleh puasa sunat melainkan dengan izin suami. Kalau nak puasa sunat kena tanya suami dulu. Kalau suami tak izin sebab suami nak melakukan hubungan dengan isteri pada waktu siang, mana-mana waktu siang, maka isteri tak boleh puasa sunat pada hari itu. Okey, bab baru. Puasa hari Syak 30 Syakban. Ni lepas dah. Hari Syak ni tahun ni 1 Ramadan hari Jumaat. So hari Syak kita ialah hari Khamis. Boleh tak puasa pada hari Khamis tu? Hukum berpuasa pada hari Syak asalnya adalah haram dan tidak sah. Haram pun haram, tak sah pun tak sah. Walau bagaimanapun ia menjadi sunat jika bertepatan dengan rutin seseorang yang biasa berpuasa pada hari Isnin Khamis. Kalau memang dia rutin puasa dia jatuh hari itu, maka dia boleh berpuasa. Memang dia duduk puasa Isnin Khamis sepanjang tahun ke, ataupun sepanjang bulan tu ke, dia puasa Isnin Khamis. Dan jatuh hari Syak tu pada hari yang dia puasa sunat dia tu, Isnin Khamis dia tu. Maka yang tu tidak mengapa. Okey, puasa selepas 15 Syakban. Apa hukumnya? 15 Syakban. Macam ni. Sekarang ni dah masuk Ramadan. Hari tu kan orang bahas benda ni. Kalau dalam kitab fiqh dah 1400 tahun dah. Dalam perbahasan fiqh dah 1400 tahun. Kitab fiqh mungkin tak sampailah sebab mula ditulis kitab-kitab fiqh ni agak lewat sikit kan. Okey, macam ni. Setiap tahun bila mai bulan Syakban, kita akan dengar hukum puasa selepas 15 Syakban haram. Antara mesej yang saya dapat, betul ke ni ustaz? Puasa sehingga hari ni 2020 punya zaman ni orang masih bertanya betul ke hukum ni ustaz? Padahal hukum tu dah ribuan tahun dah dibahaskan, dah lama. Maksudnya tak apa kita mencari menambah ilmu. Hukumnya apabila masuk Syakban, lepas 15 Syakban haram berpuasa. Betul, itulah mazhab kita Syafi'i. Kecuali puasa wajib seperti puasa qada ataupun puasa nazar. Ataupun ada lagi tak? Ada. Ataupun puasa sunat yang sudah menjadi kebiasaan. Contoh memang dia duk puasa Isnin Khamis. Kalaupun dia tak puasa sepanjang tahun, contohnya dia puasa Isnin Khamis start 1 Syakban tu.
Start bulan Syakban, awal-awal Syakban dia puasa Isnin Khamis, dia start Isnin Khamis, maka lepas 15 Syakban dia boleh puasa. Mana-mana hari yang dia nak. Selepas 15 Syakban. Walaupun dia tak puasa sunat sepanjang tahun. Dia bukan syarat kena puasa sunat dah start daripada awal tahun, tidak. Tuan-tuan, okey. Ataupun nyambut 3, dia boleh puasa selepas 15 Syakban itu sekiranya pada 15 Syakban dia berpuasa. 15 Syakban tidak haram lagi. 15 Syakban dia puasa sunat. Okey. 16 boleh tak dia nak puasa? Boleh. Sebab dia telah berpuasa 15 Syakban. Maka dia boleh berpuasa mana-mana hari selepas tu dalam bulan Syakban. Contoh A, daripada 1 Syakban sampai 14 Syakban tak ada puasa sunat langsung. 15 Syakban, A ni yang bernama A ni dia puasa sunat. Boleh tak dia nak puasa sunat lepas tu 16 Syakban, 17 Syakban? Boleh. Jawapannya boleh. Itu masalah pertama. Masalah kedua, B. Orang ni nama B. Sepanjang tahun dia tak puasa sunat, masuk bulan Syakban dia puasa Isnin Khamis. Boleh tak dia nak puasa selepas 15 Syakban? Jawapannya boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia ni tak pernah puasa sunat. Sampailah masuk Syakban pun tak pernah puasa sunat. Sampai 15 Syakban pun tak pernah puasa sunat. Masuk 16 Syakban, dia berasa macam nak puasa sunat. Rasa semangat nak puasa sunat 16 Syakban. Yang tu tak boleh. Hukumnya haram untuk orang hak saya bagi contoh tak sah ni untuk puasa sunat. Itulah antara contohnya. Bab ke-12. Waktu dan keadaan yang diharamkan berpuasa. Tak boleh puasa sunat pada 2 hari raya. Bukan hari raya kedua. Pada 2 hari raya iaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Tak boleh. Raya pertama Idul Adha tak boleh puasa, haram. Raya pertama Idul Fitri tak boleh puasa, haram. Dah, haram berdosa, tak dapat pahala, berdosa lagi. Nombor 2, haram berpuasa wisal, puasa sambung-sambung. Apa hukum puasa tak buka-buka selama 2 atau 3 hari? Puasa tak buka langsung 2 atau 3 hari hukumnya haram. Puasa ini dinamakan puasa wisal. Contohnya, hari Ahad dia puasa sampai Maghrib tak buka. Dia sambung sampai Isnin pula, sampai Maghrib tak buka juga, haram. Dan ia adalah khususiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa wisal ialah puasa 2 hari atau lebih yang dilakukan terus-menerus tanpa melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa, ia haram dilakukan. Okay? Menurut sebahagian pendapat para ulama, ia makruh. Tapi haram lah. Kita ambil yang pendapat yang mu'tamad. Hukumnya haram. Okay. Puasa wisal, sambung. Bab ke-13, sikap dan etika ketika puasa. Puasa tapi kuat muhung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Puasa dan kuat muhung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam masyarakat ni ada orang, bohong itu menjadi darah daging dia. Menjadi darah daging. Sehingga dalam rumah dia, ahli keluarga dia tahu dia ini pembohong. Di tempat kerja, semua staf tahu dia ini pembohong. Dalam kampung tu tahu dia ini pembohong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam umur hidup saya, tuan-tuan, ada saya jumpa 2-3 orang. Allahu Akbar. Yang ni. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Sedih. Tengok orang yang diuji oleh Allah SWT dengan sifat bohong ni. Okey. Sah tak puasa orang bohong? Jawapan dia sah. Tapi tak ada pahala. Tapi tak ada pahala. Habis. Bahkan boleh menghapuskan pahala. Bahkan disebut dalam satu hadis yang sahih bahawa Allah SWT tak perlu untuk dia berpuasa.
Orang yang tak pandai jaga mulut dan akhlak, Allah tak perlu kepada dia fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Itu teks dia. Untuk dia meninggalkan makanan dan minuman dia. Hadis sahih. No? Subhanallah. Jadi puasa jagalah. No? Kalau kita tahu orang tu suka mengumpat dan mengadu domba ataupun menyebarkan buhtan, tuduhan, suka tuduh orang itu dan orang ini, jauhkanlah diri kita dalam bulan puasa ni. Nah, lah PKP, semua duduk dalam rumah ya. Alhamdulillah, tak jumpa kawan-kawan ke apa ke. Nah, boleh tingkatkan puasa. Boleh tingkatkan pahala puasa, kualiti puasa insya-Allah. Nombor 2, puasa tapi tak semayang. Sah tak puasa? Jawapannya sah. Puasa sah. Ada makna ke puasa tu? Kan kunci ibadat dia tak buat, iaitu solat. Solat ni kunci ibadat. Satu orang dalam masyarakat, tuan-tuan, yang ni banyak, bukan majoriti, saya tak sebut majoriti, saya sebut banyak. Banyak sebab saya jumpa kan, banyak. Iaitu mereka-mereka yang bila mai bulan Ramadan dia puasa. Aurat tak tutup. Ramai tak? Ramai. Mai bulan Ramadan puasa, semayang tak? Ramai tak? Subhanallah, ramai. Kan? Yang ni memang kita jumpa. Maknyah pun puasa Ramadan. Maknyah pun puasa. Semayang tak? Kan? Semayang tak? Maksudnya bukan nak sebut maknyah tu, maksudnya nak sebut ramai lah. Budak-budak, anak-anak remaja tak semayang, sepanjang tahun tak semayang. Tapi mai Ramadan puasa. Ada yang Ramadan pun tak, semayang pun tak. Tapi ada satu grup ni, dia puasa dia jadi macam, dia mai ruh semacam setahun sekali, ada semangat. Nah, saya renung balik, saya mendapati bahawa orang ni bila dia tak puasa, dia nak sambut raya tu tak best. Dia sendiri rasa tak best, rasa tak bernilai, rasa tak. Maka bila mai Ramadan dia puasa supaya dia seronok untuk sambut raya tu. Wallahu a'lam. Okey, ni nombor 3. Hukum yang ketiga, menjual makanan dan minuman pada waktu siang Ramadan. Apa hukumnya? Yang ni masih banyak. Tahun ni PKP jadi susah sikit. No? Hikmah banyak, no? Tahun ni hikmah PKPD ni banyak hikmah yang subhanallah kalau nak disenaraikan, no? Kuranglah berlaku orang jual makanan siang-siang Ramadan ni, no? Tidak boleh ataupun haram menjual makanan dan minuman pada waktu siang Ramadan mengikut pendapat yang lebih sahih pada orang Islam ataupun bukan Islam, kerana ia termasuk dalam membantu melakukan maksiat. I'anah 'alal ma'siyah. At-ta'awun 'alal ma'siyah. Dengan catatan penjual yakin pembeli yang Islam akan memakannya pada siang Ramadan. Contoh macam ni, niaga siang Ramadan. Tu orang niaga bazar Ramadan tu takkan haram. Sebab itu di Malaysia ni alhamdulillah dia letak satu waktu, niaga awal sangat tak boleh. Sebab kalau nasi campur bulan Ramadan pukul 11 siap dah semua lauk. Yang tu nak buka puasa pukul berapa tu? Pukul 3.30 petang ke pukul 2 petang ke buka puasa maghrib. Awal sangat pukul 11 dah siap dah nasi campur. Maka di Malaysia ni diletakkan had, saya rasa pukul 3. Tak silap saya pukul 3 petang baru boleh berniaga. Kalau sebelum tu kena dengan penguatkuasa. Bagus kan, peraturan yang sangat baik, sangat baik. Ada perbahasan tu dalam fiqh. Alhamdulillah, no? Jadi saya nak ingatkan diri saya yang pertama dan semua peniaga-peniaga makanan, ittaqullah. Yang menjual makanan kepada orang yang memang dia tahu orang-orang tu tak berpuasa. Bahkan kedai yang dia masak tu dia tak buka pun pintu depan, masuk ke belakang.
Ataupun kedai itu memang telah diketahui umum kedai ni akan menjual makanan untuk orang yang tak puasa dalam bulan Ramadan. Ada ni saya bukan buat contoh. Ini bukan saya buat contoh. Di mana-mana pun ada di dalam Malaysia ni. Umum mengetahui. Lagi tak malu tu kadang masuk dengan uniform lagi. Ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Malu. Malu. Masuk pintu belakang beli. Ataupun tak masuk pintu belakang, pintu depan, dua-dua pintu tutup, cuma kena pergi buka lah, ketuk sikit. Masuk, bungkus-bungkus pergi makan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau 200 orang yang membeli itu kesemuanya makan dalam siang bulan Ramadan dan tidak berpuasa, tokek kedai menanggung 200 dosa besar pada hari pertama itu. Hari yang dia jual tu. 200 dosa besar. Hak tak puasa tu dia tanggung satu je dosa besar diri dia. Tokek tu kalau 200 orang yang beli 200 dosa besar dia tanggung pada hari itu. Ittaqillah. Semua orang buat dosa, semua orang ada dosa. Tetapi ada orang yang bila dia buat dosa, dia sudah tidak merasakan dosa dan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini tanda hati nurani dia yang di dalam ini telah pun hitam keseluruhannya. Tidak ada seinci pun di hati dia ruang untuk menerima cahaya daripada Allah SWT. Ini bahaya. Kena cuci bagi ada bersih untuk masuk hidayah Allah, rasa takut dan gerun. Seterusnya menonton filem lucah pada bulan Ramadan. Filem lucah ni dalam Ramadan ke luar Ramadan ke hukumnya haram. Habis bab yang ke-14. Tarawih. Bab yang ke-14 tarawih. Kita nak habis ni, nak habis. Muka surat 147. Lagi 10 muka surat. Ni lama sikit. Tarawih. Saya nasihatkan kepada diri saya dan kita semua, janganlah tinggalkan tarawih, kerana ada satu janji, sesiapa yang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan kerana beriman kepada Allah dan yakin bahawa akan diberikan ganjaran oleh Allah, akan diampunkan semua dosa-dosa kecil dia yang telah lalu. Para ulama sebut qiyam fi Ramadan itu adalah antaranya mendirikan tarawih. Siapa yang buat tarawih tiap-tiap malam dia akan dapat fadilat hadis ni. Paling kurang berapa? 2 rakaat ke? Paling kurang 8. Paling sikit 8. 10 pun boleh. Dia nak buat 12 pun boleh, dia nak buat 18 pun boleh, dia nak buat 20 pun boleh, dia nak buat 30 pun boleh, dia nak buat 40 pun boleh. Boleh tengok bilangan tarawih Ramadan yang dilakukan oleh para salafus salih. Sehingga mencecah angka yang kita tengok, bolehkah tarawih sampai 40 rakaat? Apa hukum semayang tarawih dengan imam fasik? Pula dah sah tapi makruh. Bermakmum dengan solat tarawih imam fasik yang biasa meninggalkan solat fardu. Puasa tapi tak solat tarawih sah ke tidak? Sah. Orang yang puasa tapi tak solat tarawih sah, tapi macam saya beritahu tak sah lah, rugilah, besarlah kerugiannya. Okey, kita tengok lampiran satu tajuk lain pula, iaitu ubat-ubat dan rawatan-rawatan perubatan yang tidak membatalkan puasa. Tuan-tuan boleh tengok ni. Tuan-tuan boleh dengar. Saya sebut ni, saya baca. Saya pun tak tahu. Ni saya baca aja. Apa yang disediakan oleh Ustaz Muhadir ni. Dan Ustaz Muhadir ambil daripada buku Panduan Berpuasa bagi Pesakit. Susunan bahagian penyelidikan dan pembangunan fatwa Jabatan Mufti Pulau Pinang. Ni yang tak batal ada lebih kurang berapa ni? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang rawatan perubatan yang tak batal. 1. Ubat titis mata, titis telinga dan cuci telinga dengan syarat tak sampai ke batas gegendang, tak lebih gegendang. Sini gegendang.
dia tidak, ni gendang, ini dalam, ni luar. Luar ni lah. No? Dia masuk dalam lubang telinga, masuk contohnya, okey sampai sini lah. Kalau dia lebih ke gendang, batal. 2. Pil tablet nitroglycerin GTN atau ubat yang menyamainya yang diambil secara meletakkannya di bawah lidah tanpa telan. Ubat yang tak bawah lidah nak rawat sakit dada ni, bagi pesakit jantung. Ubat tu kita ambil, angkat lidah tak? Kan? Yang tu tidak batal. Selama mana tak masuk ke dalam. Tak masuk ke dalam ni, tidak melebihi yang makhras. Hak tu. Okey, kemudian 2. Nombor 3, melakukan prosedur tampalan gigi, cabut gigi, tampal gigi, pembersihan gigi, beruih gigi, apa semua ni tak batal selama mana tak telan. 3. 4. Semua bentuk suntikan sama ada melalui lapisan kulit, otot, sendi atau salur darah. Okey, tak batal suntik. 5. Derma darah ataupun pemindahan darah. Derma atau pindah darah tak batal. 6. Ubat-ubatan dalam bentuk sapuan, balut, plaster pada permukaan kulit, sapu satu badan, contohnya sapu, tak batal. 7. Ambil sampel darah untuk ujian makmal, tak batal. Memasukkan tiub kecil melalui salur darah untuk tujuan pemeriksaan seperti prosedur angiogram untuk pemeriksaan jantung. Saya pun tak tahu benda apa ni, tapi orang yang penyakit ni dia tahu, dia dengar ni, dia tahu yang empunya penyakit ni. Tiub kecil tu masuk melalui salur darah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 8. 9. Pemeriksaan laparoskop, iaitu pemeriksaan dalaman dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui dinding abdomen untuk pemeriksaan bahagian dalaman pesakit. Saya tak tahu macam mana, tapi yang itulah bunyi dia. 10. Berkumur-kumur, termasuk berkumur-kumur secara gagal sehingga air hampir ketekak, bukan sampai ketekak lah, hampir. Dan ubat terapeutik semburan ke mulut yang tidak melibatkan proses menelan. Lagi tak telan, tak apa, kumur. Tidak batal. Menjalani biopsi, iaitu pengambilan spesimen atau cebisan yang diambil daripada hati atau organ-organ lain untuk tujuan analisa makmal, tak batal. Penggunaan ubat semburan spray hidung tanpa disedut, tak batal. Rawatan dialisis untuk masalah pesakit buah pinggang, sama ada hemodialisis atau peritoneal pun tak batal. Rawatan bius setempat ataupun separuh dengan semburan atau suntikan setempat, tak batal. Penggunaan ubat buasir dengan masukkan semula kawasan buasir pada tempatnya tanpa melibatkan kawasan rongga yang dalam, tak batal. Habis. Tajuk kecil yang lain pula, perkara yang berkaitan dengan rawatan perubatan yang membatalkan puasa pula kita tengok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang batal puasa ada 6. Tadi tak batal. Tadi tak batal. Penggunaan alat sedutan inhaler untuk rawatan lelah atau penyakit paru-paru kronik. Sebab tu dia ada macam fizikal dia yang terbang dan masuk ke dalam, maka dia membatalkan puasa. Inhaler membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, memasukkan sebarang tiub kecil atau ubat ke dalam faraj, kemaluan, termasuk prosedur cucian, pemeriksaan dalaman, vaginal, atau pegawai perubatan memasukkan jari untuk melakukan pemeriksaan dalaman vagina wanita, batal. Nombor 3, memasukkan sebarang tiub kateter. Itu ke? Alat pemeriksaan dalam saluran kencing. Memasukkan sebarang tiub, alat pemeriksaan dalam saluran kencing, barium atau ubat pencuci yang dimasukkan sama ada ke dalam saluran kencing bagi lelaki atau wanita untuk rawatan sumbatan salur kencing, batal. Penggunaan alat seperti enema, tube suppository, teropong protoskop,
atau jari pegawai perubatan yang dimasukkan ke dalam dubur atau rektum untuk pemeriksaan. No? Jari kita ataupun jari pegawai perubatan yang dia masuk dalam kemaluan depan atau belakang batal. Penggunaan teropong usus atau teropong perut untuk tujuan pemeriksaan sistem penghadaman batal. Penggunaan bius menyeluruh yang menyebabkan penggunaan gas batal. No? Okey, kemudian bab yang terakhir iaitu Lailatul Qadar. Hak muka surat tu dia ulang tu, hak lampiran 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 tu kita dah bahaskan dah dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Dia ulang balik. Bab yang terakhir untuk kitab 206, semoga Allah merahmati dan memelihara pengarang kitab ini, Ustaz Muhadir, iaitu bab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada mana-mana umat yang lain. Satu. Lailatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang bahkan tidak diberikan hadiah ini kepada mana-mana nabi lain. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi setahun ada satu malam je Lailatul Qadar. Setahun satu malam saja Lailatul Qadar. Subhanallah. 360 hari, 354 hari. Satu malam je. Hak bulan Islam 354 hari bulan Islam. Satu je Lailatul Qadar. Oh, jenuh carilah ustaz. Tak jenuh. Sebab Lailatul Qadar ini berlaku pada bulan Ramadan. Dia bukan sepanjang tahun tu. Ada pendapat sepanjang tahun, tapi pendapat tu sangat terpencil. Nah, jadi Lailatul Qadar malam Ramadan saja. Dalam Ramadan pula Nabi sebut taharrau lailatul qadri fil 20 al-awakhir min Ramadan. Nabi kata carilah Lailatul Qadar tu 10 malam yang terakhir. Nabi sebut pula 10 malam. No? 10 malam yang terakhir pula Nabi sebut. Lailatul Qadar ialah dia macam raja malam daripada 354 malam setahun. Dia raja. 354 malam setahun, rajanya bernama Lailatul Qadar. Subhanallah. Sebab apa? Sebab ibadat pada malam itu menyamai 1000 bulan punya ibadat. Gandaan dia. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Okey. Tanda-tanda dia yang disebutkan oleh para ulama, Qasas 146, sinaran cahaya matahari pada pagi esoknya tidak kuat. Yang ini ada hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, inna syamsa sabihataha laysa laha syu'a'. Cahaya matahari pada paginya tidak kuat, kelihatan putih cerah, tidak banyak sinaran. Kemudian tanda-tanda lain yang disebutkan oleh para ulama. Nah, yang ni sebahagian besarnya tidak ada hadis kan. Yang ni tidak ada hadis. Yang ni yang dialami oleh sebahagian para ulama. Iaitu rasa air laut menjadi tawar. Tapi tak semestinya tuan-tuan, tak semestinya. Siapa yang rumah dekat dengan laut, sekali tiap-tiap hari dia pergi ke laut. Tiap-tiap hari dia pergi jilat. Ambil titik, tak rasa. Ambil titik, rasa. Dia kata, Ustaz, 30 hari saya rasa tak ada sehari pun air tu tawak. Semua masin. Ni nak kata siapa muhung pula. Kan? Tu saya sebut, yang ni tak semestinya. Yang mana yang tak ada hadis itu tidak semestinya. Yang ni yang dialami oleh sebahagian para ulama. Begitu. Yang laut jadi tawak, para malaikat tawaf di Masjid Haram di atas kepala manusia, pelepah tamar sujud, lelaki lumpuh boleh berjalan selepas berdoa, lelaki di Basrah sembuh daripada bisu, malamnya tenang, anjing tidak menyalak. Yang ni semua disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka lah. Nombor 1 sampai nombor 4 tadi ni. Nombor 1 sampai nombor 4, bukan, sampai nombor 6.
disebut dalam Al-Majmu' Lataiful Ma'arif Jam'ul Fawaid dengan Syairus Salikin. 4 buah kitab tersebut. Ulama-ulama tu. Maksudnya pengalaman mereka. Okey, kemudian yang terakhir, kaedah mencari Lailatul Qadar. Sebelum tengok kaedah ni, suka saya sebut tak perlulah bergantung sangat dengan kaedah ni. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab saya tak suka, saya tak mau orang kita malas. Bila dia tengok kaedah, habis dia kata tu dia rahsia dia, malam lain tak bangun. Dan sepanjang saya belajar di Syria dulu, saya tak pernah dengar daripada mulut para ulama Syria untuk menyebutkan Lailatul Qadar malam ni, kaedah dia macam ni, cari malam ni, tidak. Kami ditarbiyah bahawa Lailatul Qadar itu ialah raja segala malam kepada umat Nabi Muhammad. Maka carilah dia pada 10 malam yang terakhir. Cari 10 malam terakhir. Setiap malam kita hidupkan. Cuma pengalaman para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika awal Ramadan bermula hari Ahad atau Rabu, Lailatul Qadar diharapkan insya-Allah berlaku pada malam 29. Kalau mula awal Ramadan hari Isnin, maka Lailatul Qadar malam 21. Kalau mula Ramadan pada Selasa atau Jumaat, maka malam ke-27. Boleh tengok malam 27. Tahun ni Ramadan kita hari Jumaat. Maka mengikut apa yang diperhatikan, yang dialami oleh para ulama, sebahagian mereka, maka ia jatuh pada malam ke-27. Jika hari Khamis maka malam ke-25, dan jika Sabtu maka Lailatul Qadar insya-Allah pada malam ke-23. Itu kaedah pertama. Ini bukan dalam majalah disebut, dalam kitab yang pelbagai. Ustaz Muhadir sebut di bawah ni, kaedah-kaedah tadi disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Hasyiatu Al-Jamal, Hasyiah Fathul Wahhab, Al-Barmawi, Al-Qalyubi, Al-Jawharul Mawhub, Al-Wujairami 'ala Al-Khatib, Hasyiatul Bajuri 'ala Al-Abdil Qasim Al-Ghazi, dalam kitab Bughyatul Tullab, dalam kitab Al-Jawharul Mawhud wa Munabbihatul Qulub. Okey. Jika awal Ramadan bermula pada hari Jumaat, maka Lailatul Qadar diharapkan bermula pada malam ke-29 Ramadan. Ada 2. Tahun ni Ramadan start Jumaat. Ada ulama kata 27, ada ulama kata 29. Tapi jangan beribadat malam tu saja, kan? Boleh jadi tak jadi malam 27 dan malam 29? Boleh jadi. Kerana ni bukan nas yang qat'i daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat para ulama. Jika bermula hari Sabtu, maka malam 21. Jika Ahad, maka malam ke-27. Jika hari Isnin, maka malam 29. Jika Selasa, maka malam 25. Jika Rabu, maka malam 27. Jika Khamis, maka malam ke-21. Itu sajalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu daripada saya. Bacaan kitab 206 permasalahan puasa susunan Ustaz Muhadir Haji Jul, hafizahullah wa iyyana wa jami'al muslimina wal muslimat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.